Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan-rakan media. Ini adalah program yang diikhtiarkan oleh Cyber Security Malaysia dengan kerjasama dan bantuan daripada Celcom Digi serta banyak pihak termasuk SPRN, SPRM, NFCC, kita ada MCPF gabungan ya, dan banyak pihak gabungan NGO. Ia adalah berhasrat dan berniat untuk memberi kesedaran kepada khalayak umum tentang cara skam itu berlaku dan mengelak daripada menjadi mangsa. Pada masa yang sama, sekiranya menjadi mangsa, apa yang boleh dilakukan oleh mangsa, iaitu pada waktu ini dengan membuat laporan, menelefon National Scam Response Center NSRC pada talian 997. InsyaAllah jadual jelajah ini akan diumumkan oleh pihak CSM dalam masa yang terdekat. Tapi harapan saya pada masa yang sama, dia bukan hanya bersifat fizikal, jelajah fizikal, tapi kita juga akan mengusahakan sebaran secara media massa melalui pesanan khidmat masyarakat ataupun Public Service Announcement PSA di semua saluran media utama, dan saya mengalu-alukan keterlibatan semua organisasi media termasuk media swasta untuk membantu menjayakan program jelajah anti-scam kebangsaan ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada waktu ini setiap tahun lebih dari 500 juta ringgit duit simpanan rakyat Malaysia dicuri oleh penjenayah skamer. Dan masa yang sama seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada hari Khamis yang lalu di Parlimen, ada sejumlah rakyat Malaysia yang mungkin terkandas ataupun berada di luar negara dan ada di kalangan mereka terlibat dalam jenayah skam memangsakan rakyat Malaysia di sini. Maka kita lihat isu skam ini bukan hanya isu dalam negara tapi juga isu rantau ASEAN. Inilah kenapa saya sekembali dari mesyuarat ASEAN Digital Ministers, ya, mesyuarat Menteri Digital ASEAN di Filipina baru-baru ini, melihat bahawa hampir setiap negara ASEAN yang hadir membangkitkan masalah skam yang dialami di negara masing-masing. Maka masalah ini bukan hanya di Malaysia. Dan laporan media baru-baru ini kita dapat baca, kalau di Singapura, kalau di Malaysia kita hilang lebih separuh bilion ringgit setiap tahun. Di Singapura lebih 2 bilion Singapore dollar hilang, ya, simpanan rakyat Singapura akibat jenayah skam. Maka di peringkat ASEAN wujud satu keperluan untuk kerjasama yang lebih erat, government to government, police to police, untuk membantras jenayah skam. Dan saya lihat setidak-tidaknya kita di Malaysia seharusnya dengan ini mengisytihar perang terhadap scammers. Ya, pengisytiharan ini kita harap dapat dilaungkan dengan lebih bergema lagi di Parlimen dalam masa yang terdekat. Tapi ini antara inisiatif kita melalui agensi-agensi dan badan-badan yang telah dinamakan tadi untuk pastikan harta rakyat Malaysia itu dapat kita selamatkan, dan kita nak lihat scammers ini, ya, dibantras habis-habisan. Dia ada beberapa perkara asas. Kita tahu pada waktu ini berdasarkan laporan daripada pihak Polis Diraja Malaysia, wujud lebih kurang 14 bentuk skam. Ada skam yang berbentuk bila kita bertemu, kita ditipu secara fizikal. Ada juga yang melibatkan panggilan telefon ataupun hantaran SMS. Ada juga yang bersifat online. Sama ada kita bercakap dengan orang yang kita ingatkan dia betul, tapi rupa-rupanya dia penipu. Dia bukan. Ya, dia mencuri macam skam melalui Telegram contohnya. Ya, sampaikan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sendiri menjadi mangsa. Seakan-akan dialah individu yang meminta pertolongan kewangan daripada orang lain. Maka kita lihat isu skam ini dia pelbagai bentuk.
dan akan berubah dari semasa ke semasa. Apa yang berlaku pada satu ketika mungkin boleh berubah dengan pantas pada bulan depan, minggu depan, tahun depan. Jadi asasnya yang paling penting ialah sikap rakyat itu sendiri. Dan inilah yang akan kita tegaskan melalui jelajah anti-scam kebangsaan 2023, iaitu seperti yang disebut oleh Datuk Idham dari Selcom Digi, awas always, sentiasa berwaspada. Kalau kita terima hantaran, mesej, panggilan dari pihak yang kita tak percaya ataupun tak boleh sahkan kebenarannya, tidak mengapa untuk kita tidak mengambil tindakan serta-merta. Contoh, dapat panggilan kononnya dari Bukit Aman. Panggilan daripada mahkamah. Bank negara tidak akan sesekali menelefon sesiapa. Tapi kita masih ada rakyat Malaysia yang percaya bahawa panggilan itu benar-benar daripada bank negara. Tapi ia tidak berlaku. Samalah juga menerima hantaran SMS, kononnya ada package ataupun ada habuan. Nama dalam hantaran itu satu organisasi, tapi laman webnya jauh berbeza nama. Jadi tolong berhati-hati. Be careful, be cautious. Kerana memang kalau nak dikatakan, scammer ni memang sangat-sangat kreatif. Tapi ini bukan industri kreatif yang kita nak bangunkan. Ini industri kreatif yang kita nak hancur leburkan. Kerana dia memangsakan rakyat. Jadi it's not something we absolutely don't agree to. Dia masalah di pelbagai negara. Kadang-kala apa yang berlaku, kalau kita lihat usaha Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembalikan rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara di ASEAN, itu bagi saya adalah refleksi ataupun cerminan kepada fenomena yang lebih meluas. Mungkin perkara yang sama berlaku tapi di Malaysia, melibatkan warga negara asing. Saya percaya pihak berkuasa mengambil maklum dan akan ambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti yang melanggar undang-undang negara kita. Tapi di sini ingin saya sentuh, bila saya sebut tentang ASEAN Digital Ministers Meeting yang baru selesai, saya lihat perlu wujud satu regional framework ataupun kerangka kawal selia di peringkat ASEAN untuk kita menguruskan data transfer, menguruskan government to government ataupun police to police cooperation untuk mematahkan sindiket-sindiket ini. Ya, untuk to cripple the syndicates, there has to be a little bit more coordination, collaboration, and perhaps an ASEAN-wide understanding of framework or basic points of law that can be embedded in every jurisdiction, so that kadang-kala apa yang kita lihat, pihak penjenayah ni dia mencari lakuna in the law, kelompongan dalam undang-undang yang membolehkan mereka beroperasi di negara tersebut. Jadi yang terpakai di Malaysia mungkin tak terpakai di negara jiran. Tapi sekiranya semua negara di rantau ASEAN mula memahami bahawa scam ini melibatkan semua, maka perhaps we can all update our laws accordingly and therefore close these loopholes so that the perpetrators will no longer feel that it's safe for them to operate in any ASEAN country.